Okay, hai. Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan tengok bab 10 iaitu tajuk perimeter dan luas. Okay, apakah yang anda akan pelajari bagi tajuk perimeter dan luas? Okay, kita akan pelajari 3 benda. Yang pertamanya adalah kita akan belajar mengenai perimeter. Okay, yang kedua kita akan belajar mengenai luas segitiga, segi empat selari, lelayang dan trapezium. Okay, dan yang ketiga kita akan belajar mengenai perkaitan antara perimeter dan luas. Okey, apakah fungsi perimeter dan luas ni? Okey, kebiasaannya perimeter dan luas ni kita akan gunakan secara meluas dalam bidang geometri. Okey, contohnya dalam bidang pertanian, berapa banyak yang perlu seorang petani tanam dia punya padi? Okey. So, petani akan mengira luas sesuatu kawasan supaya benih padi yang dibeli mencukupi untuk menutupi keseluruhan tanah yang dia ada. Okey. Contoh selain daripada contoh penanaman padi, boleh juga digunakan dalam bidang landscape. Contohnya bagaimana cara untuk seorang arkitek membina pelan landscape tanah ataupun kawasan sesuatu taman. Okey, kita akan tengok yang pertama iaitu perimeter. Okey, apa itu perimeter? Perimeter ialah jumlah ukuran panjang sisi yang mengelilingi suatu kawasan tertutup. Okey, perimeter ni hanya boleh dihitung apabila kawasannya adalah tertutup. Okey, contohnya cikgu ada gambar yang pertama, sebuah segi empat. Okey. Sebuah segi empat ni, contohnya kita bagi panjang dekat atas ni 3 cm. Okay, panjang bawah ni adalah 2 cm. Okay, so biasanya kalau segi empat ni, sisi yang bertentangan adalah sama. So biasanya dia akan tulis sisi dia sebagai, ni ada tanda 1, bawah ni pun akan ada tanda 1. Okay, so bila ada tanda sama macam ni, so kalau atas ni 3 cm, bawah pun 3 cm. Okay, sama juga dengan panjang sisi yang satu lagi. Contoh dekat sini dia bagi 2 cm. So, satu lagi ni pun adalah 2 cm juga. Okay, so bagaimana perimeter boleh dihitung? Okay, perimeter tadi dia kata jumlah ukuran panjang sisi yang mengelilingi suatu kawasan tertutup. Okay, apa yang panjang sisi yang mengelilingi dia? Okay, kita nampak 3 cm. Okay, seterusnya kita nampak 2 cm. Okay, kita ada juga 3 cm dan last sekali adalah 2 cm. So, bagaimana cara untuk hitung dia? Okay, so kita boleh tulis perimeter sama dengan 3 cm tambah 2 cm tambah 3 cm tambah 2 cm. So, semua boleh tekan kalkulator. Okey, ataupun boleh congak, tak ada masalah. Okey, cuba kira jawapan dia berapa. Okey, kalau kira kat sini, jawapan dia akan dapat 10 cm. Okey, ada yang tanya, cikgu, perlu ke kita tulis sentimeter ni pada setiap satu ni? Okey, jawapannya adalah, ini adalah optional. Nak tulis boleh, tak tulis pun boleh. Okey, tapi bagi jawapan, okey, kita tulislah. Untuk menunjukkan kita tengah buat panjang sisi dia adalah dalam sentimeter. Okey, contoh yang kedua kita boleh tulis dalam bentuk tak ada sentimeter So kita tulis 3 tambah 2 tambah 3 tambah 2. So sama juga masih jawapan dia adalah 10. Okey, cuma jawapan akhir dia kita tulis sentimeter. Okey, cikgu harap boleh faham lah ya. Okey. Macam mana kita nak kira? Contoh cikgu ada satu gambar tapi gambar dia tak tertutup macam ni. Okey, bila gambar dia tidak tertutup macam ni, perimeter tidak boleh dihitung. Perimeter mesti jumlah ukuran panjang sisi yang mengelilingi suatu kawasan tertutup. Disebabkan gambar kedua ni ada tidak tertutup di bahagian sebelah kanan dia, so perimeter tidak dapat dihitung. Okay, kita cuba tengok contoh 1 pada buku teks kamu.
Okey. Sekarang kita tengok contoh satu. Okey, dia beri tentukan perimeter bagi setiap bentuk yang berikut. Okey, cikgu akan lukis balik gambar perimeter dia. Gambar yang dia bagi. Okey, lebih kurang lah ya. Okey, kita ada tanda kat sini. Okey. So, dekat sini dia bagi dia sebagai 4 cm. Okey, yang mana ada tanda 1 ni semua adalah 4 cm. Okey, yang kedua dia bagi dekat sini 3 cm. Yang mana bertentangan walaupun dia tak ada nyatakan. So, kat sini adalah 3 cm juga. Okey, seterusnya dekat sini dia bagi 9 cm. So, yang bertentangan dengan dia pun adalah 9 cm. Okey, yang bawah ni macam mana ya nak kira? Yang ini kita kena tengok panjang sisi yang sebelah atas yang bertentangan. Okay, kita ada kat sini 4, sini 4, sini 4. Cuba kamu tambahkan. 4 tambah 4 tambah 4. Dapat jawapannya adalah 12. So, panjang sisi yang bawah ni adalah 12. Okay, bagaimana cara untuk kita tambahkan? Okay, tambahkan semua keliling. So, kita ada perimeter dia. Okay. Kalau cikgu suka bila lepas cikgu tulis, cikgu akan potonglah nombor yang cikgu dah tulis supaya cikgu tak lupa mana yang cikgu dah tulis lah. Okay, so contoh yang pertama kita ambil yang ni, 4. So kita ada 4 tambah 3 tambah 4 tambah 3 tambah 4 tambah 9 tambah 12 tambah 9. Okay, so kita ada banyak ni. Okay, so sekarang ni apa yang perlu kita buat? Okay, tekan menggunakan kalkulator. Okay, tak ada masalah ni. Cuma tekan macam biasa sahaja. Okay, so kita akan dapat jawapan dia adalah 48 cm. Kenapa centimeter? Sebab ukuran unit yang diberi dekat sini adalah sentimeter. Okey. Ada masalah ke? Okey, kalau tak ada masalah, kita boleh teruskan kepada soalan B. Okey, bagi soalan B, okey, kita ada gambar yang kedua lah yang dia bagi. Okey, bentuk gambar ni adalah bentuk gabungan bagi trapezium dan juga segi empat. Okay, dia bagi dekat sini adalah 9 cm. Okay, dekat sini dia bagi bentuk dia macam ni. Okay, dekat sini adalah 3, 5. Okay, sini adalah 6, sini 4. Okay, mana-mana sisi yang bertentangan adalah sama. So, kalau dekat bawah ni adalah 6, sini 6. Okay, atas ni pun adalah 6. Okay, sama juga kat sini. Sini 4, sini pun 4. Okay, nak tulis boleh, tak tulis pun tak apa. Tapi cikgu sukalah labelkan semua. Okay, seterusnya kita ada panjang sisi kita tak tahu yang atas ni. Okay, dekat sini kita ada 9. Tapi kita ada kecil ni 3. Ni nampak 3 ni. Okay, 3 ni kita akan buang dia lah. Sebab kat sini gambar dia tak memenuhi sampai 3 ni kan. So, kita buat 9 tolak 3. Okay, jawapan dia 6 tulis dekat sini. Okay, sekarang ni macam mana nak kira perimeter? Okay, tambah keliling. So, kita dapat 6 tambah 5 tambah 6 tambah 4 tambah 6 tambah 9. So, boleh tekan kalkulator dan sepatutnya jawapan akhir yang kamu dapat adalah 36 cm. Okey, ada yang tanya, cikgu, kenapa 3 dengan 4 ni tidak dikira? 3 dengan 4 ni kat dalam. So, bila kat dalam, tidak perlu dikira. Sebab perimeter hanya mengukur panjang keliling sesuatu objek. Okey, sekarang ni tengok kepada modul PDPR kamu. Okey, yang pertama ya. Okey, kita tengok perimeter bagi setiap sisi. Okey,
Okay, tengok yang pertama dia dah bagi contoh, yang tu kamu boleh semak sendirilah. Okay, tengok soalan yang kedua. Okay, bentuk apa ni? Okay, segi 4 selari. So, bagaimana nak kira perimeter dia? Kita tengok semua panjang sisi. Okay, adakah semua panjang sisi dah lengkap ditulis? Okay, belum lagi. So, kalau dekat sini 7 cm, so atas ni pun adalah 7 cm. So, sebelah kanan ni pun adalah 7 cm. Dan bawah ni pun adalah 7 cm. Okay, sekarang kita nak kira perimeter. Okay, so sama macam tadi lah. Okay, macam mana kita nak buat? Tambahkan keliling. So, dekat sini 7. Tambah 7. Tambah 7. Tambah 7. Okay, boleh tekan kalkulator dan jawapan akhir yang kamu dapat adalah 49 cm. Unit jangan lupa ditulis. Okay, kita tengok soalan yang ketiga. Okay, atas ni 7 cm, bawah ni pun adalah 7 cm. So, kalau dekat sini 4 cm, yang bertentangan pun adalah 4 cm. So, kira perimeter dia. Okay, so bila kita hitung perimeter dia, kita akan dapat 7 tambah 4 tambah 7 tambah 4. Okay, macam biasalah, boleh tekan kalkulator. Dan sepatutnya jawapan akhir kamu adalah 22 cm. Okay, kita tengok dua soalan. Okay, kita tengok kat sini ada 4 cm. So, mana yang ada tanda 1 ni semua kamu labelkan 4. Okay, cikgu harap kamu boleh ikut lah ya. Okay, sekarang ni kita tengok yang keliling sahaja. Yang dalam ni nak label boleh, tak label pun boleh. Tapi kita tak nak guna. Okay, kita tengok yang keliling dulu. So, kita ada perimeter sama dengan 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 5 tambah 4 tambah 4. Okay, ni pun boleh kira guna kalkulator. Dan jawapan akhir kamu akan dapat 29 cm. Okay, kita tengok soalan yang kelima. Bentuk dia macam bentuk T ni. Yang mana yang ada tanda sama, kita label terus ya. Okay, sini pun 4. So, boleh label lah. Nampak macam senang Okay, so boleh kira perimeter. Perimeter keliling. So, yang pertama kita ada 3 tambah 12 tambah 3 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4. Okey, ini pun tak ada masalah lah. Boleh cuba tekan kalkulator. Dan sepatutnya jawapan akhir kamu adalah 38 cm. Okey, untuk soalan nombor 6 ni kamu cuba sendiri. Okey, cuba kira. Tengok jawapannya dapat berapa. Okay, kita tengok tajuk yang seterusnya. Tajuk seterusnya adalah melibatkan luas segitiga, segi 4 selari, lelayang dan juga trapezium. Okay, ini cikgu dah buat kesimpulan lah. Okay, apakah itu luas segitiga, segi 4 selari, lelayang dan juga trapezium. Okay, kita ada 4 bentuk dekat sini. 4 bentuk berbeza. Okay, bentuk yang pertama kita tengok segitiga dulu. Okay, sekarang kita tengoklah yang pertama. Kita ada satu segitiga. Okay, segitiga yang pertama bentuk dia segitiga bersudut tegak. Okay, macam ni. Okay, segi ketiga kedua dia bagi bentuk dia macam ni pula. Okay, dan segi ketiga dia bagi bentuk dia. Okay, macam ni Okay, so sekarang ni, okay, dalam menghitung satu segitiga, formula adalah formula yang sama lah. Kita ada 1/2 darab tapak darab tinggi. Ini formula yang kamu dah tahu daripada sekolah rendah. Okay, cuma bila kita tengok ada pelbagai segitiga ni, kita nak tentukan lah mana satu yang tapak, mana satu tinggi dia supaya kita tak salah lah. Okay, kita tengok yang pertama. Okay, yang pertama ni kita ada bentuk macam ni, kita senang lah nak nampak. So, yang bawah ni, so kita punya tapak. Okay, kita boleh namakan tapak kita A.
Dan yang sebelah kiri ni kita punya tinggi. So boleh namakan dia sebagai B. Okay, cikgu tulis kat sini lah ya. Okay, segitiga yang kedua kita ada segitiga macam sama sisi ke, sama kaki ke, macam tu lah. Okay. Bila segitiga bentuk dia macam ni, mana nak cari tapak dia? Ini mudah lah. Bawah ni adalah tapak. Okay, tinggi dia yang mana? Okay, kamu ambil bucu yang paling tengah, bucu yang kat ni. Okay, lepas tu kamu buat satu garis lurus ke bawah. Biasanya dia ada bagilah. Okay, so yang ni kita panggil dia sebagai tinggi. So yang ni adalah B. Okay, tapi masalah bagi soalan yang ketiga. Okay, tapak dia masih kat bawah ni. So yang ni masih tapak dia lah. Okay, tinggi dia kat mana okay, masalah tinggi ni kamu boleh sambungkan tapak ni. Okay, yang bucu paling tinggi ni kamu bawa ke bawah. Okay, yang hujung garis putus-putus ni adalah kamu punya tinggi. So, yang ni adalah B. Okay, boleh faham ya? Okay, kita tengok yang kedua. Yang kedua kita ada segi empat selari. Okay, segi empat selari ni bentuk dia sama je lah. Dia pusing macam mana pun, bentuk dia akan jadi lebih kurang macam ni lah. Okay, formula dia adalah panjang dan lebar. Sama dengan formula segi empat biasa. Okay, so yang ini adalah kamu punya panjang lebar lah. Panjang kamu ataupun tapak. So yang ni kita namakan A. Yang tinggi dia, okay, kat sini. Okay, so yang ni adalah B. B ni tak kisahlah dia nak bagi dekat sini ke, dekat sini ke. Dia jawapan sama lah. Yang penting dia tegak. Okay. Bagi gambar yang kedua, kat sini adalah A. Okay, dekat sini adalah B. So, sama jugalah. Sini boleh, asalkan dia tegak lah. Okay. Formula dia adalah tapak darab tinggi. Ataupun A darab B lah. Okay. Yang ketiga, kita ada luas lelayang. Okay, lelayang ni bentuk dia macam mana? Bentuk dia macam layang-layang yang biasa kau main tu. Tak ada beza lah. Okay, ni bentuk lelayang. Lukislah cantik sikit. Tak cantik je lukis. Okay, sekarang ni, kalau lelayang ni, panjang dia sini dengan sini mesti sama. Okay, dan juga panjang bawah ni dengan bawah ni pun mesti sama. Okay, walaupun nampak macam kita tak sama ni kan. Okay, tapi panjang dekat sini dengan panjang dekat sini pun adalah sama. Okay, sekarang ni apa formula dia? Okay, macam kira formula segitiga biasa. Okay, 1/2 darab okay, panjang ni darab dengan lebar ni. Okay, so kita macam kira macam 1/2 darab panjang dan lebar lah. Okay, tapi kat mana panjang, kat mana lebar, okay, cikgu akan lukis kat sini lah. Okay, kita punya panjang ni, kita ada dekat sini lah. Yang ni semua panjang. Okay, so contoh kat sini A lah. Okay, dan lebar kamu yang di bawah ni. Yang tengah-tengah ni. So, ini adalah B. So, ingatlah formula dia adalah macam formula segitiga biasa. Okay, dan yang terakhir sekali, bentuk dia trapezium. Trapezium ni boleh nampak dalam pelbagai bentuk lah. Ini contoh yang pertama, yang macam dalam buku teks. Okay, contoh kedua kita ada bentuk dia macam ni. Ini yang favourite lah, biasa bentuk dia macam ni. Okay, formula dia adalah 1/2 darab dengan hasil tambah 2 sisi selari darab tinggi. Okay, apa maksud hasil tambah 2 sisi selari? Okay, yang ni. Yang ni dengan yang atas dia. Okay, so contohlah kat atas ni kita namakan A. Contoh sini A, sini B. So maksudnya formula ni kita boleh ubah jadi A tambah B.
Okey, kat mana tinggi? Tinggi dia biasalah yang tegak lah. Macam ni tinggi Okey, biasanya kat sini lah. Kat sini pun boleh. Yang penting dia tegak lah. So, yang ni contohnya tinggi lah. Kita anggap sebagai T. Okey, kalau gambar bentuk macam ni, macam mana nak tahu A dengan B? Okey, so bawah ni adalah A. Atas ni adalah B. So, tinggi kat mana? Tepi ni, T. So, kalau tak bagi kat T kat tepi ni pun boleh kat sini, dan seterusnya asalkan dia tegak. Okey, so kita cuba tengok contoh soalan. Okey, contoh soalan yang pertama. Okey, yang pertama dia bagi kamu punya bentuk dia adalah segitiga. Cek kita balik supaya kamu nampak. So, dekat sini 4, bawah ni adalah 5. Okey, formula segitiga apa? 1/2 darab A darab B. Okey, A kamu yang mana? Okey, 5. Okey, B kamu yang mana? Yang 4 lah. Okey, so yang ni boleh kira guna kalkulator. So, jawapan adalah 10 cm persegi. Jangan lupa luas ada persegi. Okay, ada juga yang tanya, cikgu boleh tak nak tulis 4 darab 5? Tak naklah tulis 5 darab 4. Susah cikgu. Tak ada masalah. Okay, sebab jawapan akan dapat sama. So, jawapan dia still akan dapat 10 cm persegi. Okay, ini soalan pertama lah. Soalan A. Kita tengok soalan B. Okay, soalan B adalah segi 4 selari. Apa formula segi 4 selari ya? Cikgu lupa. Panjang darab lebar. Macam formula luas sisi 4. Okey, sekarang ni kita tengok formula panjang darab lebar ataupun A darab B. Okey, so A dia mana? 6.2 darab dengan 3. So, ini tak ada masalah. Boleh tekan kalkulator lah. Jawapan dia 18.6 cm persegi. Okey, perlu tak? Boleh tak kita tulis 3 darab 6.2? Ini tak ada masalah. Sama je jawapan. Okey, tengok soalan yang C. Okey, soalan C nampak tak bentuk apa tu? Bentuk macam trapezium kan? Bawah ni dia bagi 5.4. Atas dia bagi 2. Tinggi dia bagi 3. So, ingat lagi formula trapezium. Formula dia adalah 1/2 darab A tambah B darab tinggi. Okey, A tambah B tu yang mana? Okey, yang bawah dan yang atas. So, 5.4 darab, bukan darab, tambah. 5.4 tambah 2 darab dengan tinggi. Okey, tinggi kamu apa? Tinggi kamu adalah 3. Yang ni Okey, so yang ni boleh tekan kalkulator lah. So, bila tekan kalkulator, jawapan dia kita dapat 11.1 cm persegi. Okey, dan soalan yang terakhir, soalan D. Okey, D ni kita nampak luas apa? Lelayang. Okey, kita nampak luas lelayang. Nampak lelayang kat sini dia sengit sikit kan? Okey, so tak adalah masalah apa pun. Okey, so kita ada gambar lelayang. Dia bagi bentuk dia macam ni. Okey, so gambar yang pertama kat sini dia bagi 2 cm. Sini pula dia bagi 3 cm. Okey, tapi cuba tengok dekat sini dia ada tanda 1. Sini pun ada tanda 1. So, bila ni dengan ni adalah sama, 2. Cikgu ada bagi tahu tadi, lelayang dia mesti kanan kiri ni sama. So, kat sini pun adalah 2. Okey, so sekarang ni apa formula lelayang? Macam formula segitiga. So, 1/2 darab A darab B Okey, A kamu yang mana? Okey, boleh kira 5 ni lah. 3 tambah 2 ataupun 5. So, 1/2 darab 5 darab dengan B kamu 2 tambah 2 ataupun 4. Okey, so yang ni boleh kira tekan kalkulator lah. So, jawapan akhir kamu adalah 10 cm persegi. Okey, cikgu harap tak ada masalah lah. Okey, kita tengok soalan dalam kamu punya modul. Okey, modul kamu ada 6 soalan. Soalan yang pertama adalah luas biasa lah. Okey, so kita tengok yang pertama, kita bagi luas segitiga. Formula luas segitiga adalah 1/2 darab tapak darab tinggi. So, A darab B.
So 1/2 darab 14 darab 5. So jawapan akhir kamu akan dapat 35 cm persegi. Okey, sekarang kita tengok gambar rajah yang kedua. Okey, gambar rajah kedua ni bentuk apa ya? Bentuk dia adalah bentuk lelayang. Okey, tapi kat sini dia dah bagi siap-siap lah. Lelayang kamu, km dia adalah 9. So kita buatlah kat sini 9. Dan ln dia bagi 6. So kita buatlah kat sini dia 6. So formula lelayang apa? Macam formula segitiga. So 1/2 darab A darab B. Okey, A dia apa? Kamu boleh buat A dia adalah 9 dan B kamu adalah 6. Yang ni tak ada masalah lah. Boleh tekan kalkulator terus. So jawapan dia kamu akan dapat 27 cm persegi. Okey, untuk soalan nombor 3 ni, cuba buat sendiri. Okey, kita tengok soalan yang bawah. Hitung luas kawasan berlorik. So, apa maksud kawasan berlorik tu? Kawasan yang hitam-hitam je lah. Kalau dia ada putih tu, maksudnya dia tak nak lah. So, maksudnya kalau yang ada putih-putih tu, kita nak buang. Okey, kita tengok gambar dia. Okey, biasanya kalau soalan macam ni, bentuk dia akan ada beberapa lah. Okey, cuba tengok soalan yang pertama. Ada berapa banyak bentuk yang kita ada? Okey, kita tengok soalan yang pertama. Ada dua bentuk yang kita ada. Yang pertama bentuk segi empat selari. Okey, contohlah ini bentuk yang A. Okey, yang kedua kita ada bentuk dia adalah bentuk segitiga. So, kita namakan sebagai B. Okey, kita kira dulu bentuk yang A. Okey, bentuk A kamu adalah bentuk segi empat selari. Ingat tak apa formula segi empat selari? Pandai. Formula dia adalah panjang darab lebar. Sama macam formula segi empat biasa. Okay, dia punya ni adalah 10. Tinggi dia adalah 7. Kamu nak cakap panjang darab lebar, tapak darab tinggi tu samalah ya. Okay. So, ini boleh kira lah. So, bila tekan kalkulator dapat 70 cm persegi. Okay. Boleh stop sampai sini ke? Okay, belum lagi ya. Okay, kita tengok yang B pula. Okay, yang B ni, panjang sini tak tahulah pula. Tapi kita nampak bawah ni 10. So, kat sini pun adalah 10. So, macam mana nak kira luas segitiga? Okay, luas segitiga, yang ni tak ada berubah lah. 1/2 darab A darab B. Okay, A dia apa? So, bolehlah 1/2 darab 4 darab 10. Tak ada masalah, boleh tekan kalkulator sahaja. So, yang ni boleh, bila tekan kalkulator, kita dapat jawapannya 20 cm persegi. So, nak kira luas semua sekali macam mana ya? Kita tambahlah. So, cikgu kira dekat bawah sikit boleh? Okay, so cikgu buat A tambah B. So, jawapannya adalah 70 tambah 20. So, jawapan akhir 90 cm persegi. Okay. Kita tengok gambar rajah yang kedua. Okay, kalau nampak gambar rajah kedua ni bentuk dia apa? Bentuk dia yang pertama adalah bentuk trapezium besar yang warna hitam ni. Okay, bentuk yang kedua bentuk dia apa? Bentuk segitiga yang ni. Okay, nak kira yang mana dulu terpulang lah. Kalau rasa macam nak kira segitiga dulu tak ada masalah. Nak kira trapezium dulu pun tak ada masalah. Cikgu nak kira yang A dulu. So, kita ada yang A. Okay, so yang A ni bentuk dia adalah bentuk trapezium. Kita keluarkan dulu formula untuk trapezium. 1/2 darab A tambah B darab tinggi. Okay, A tambah B kamu yang mana? Yang selari lah ya. Sini 7, sini 12. So, kita ada 7 tambah 12. Darab dengan tinggi kamu 10. Okay, sekarang boleh tekan kalkulator dan jawapan akhir kamu adalah 95 cm persegi. Okay, baru kita kira untuk yang luas A. Okay, luas B pun kita nak kira juga sebab kita tak nak, kita nak buang dia. Okay, B tu luas apa? Luas segitiga. Okay, apa formula segitiga? Okay, formula segitiga adalah 1/2 darab A darab B. Okay, A kamu apa? 4. So, kita ada 1/2 darab 4 darab B.
Okay, masalah dekat B ni. Kat mana nak cari B? Okay, sebelah kiri kita nampak 10 cm. So, tengah-tengah ni pun tinggi dia adalah 10. Sebab cikgu kata yang tadi, tak kisahlah tinggi dia dekat mana sekalipun. Yang penting dia sama. Tegak, so yang ni adalah 10 juga. So, maksudnya darab dengan 10. So, kita boleh dapat jawapan dia adalah 20 cm persegi. So, macam nak kira luas semua sekali ya. Tengok trapezium A kamu adalah kita nampak B dengan A ni, B ni dibuang daripada A. So, maksudnya kita akan tolak lah dengan B. So, kita ada kita ada A tolak B. So, kita ada A tolak B sama dengan 95 tolak dengan 20. So, jawapan akhir kamu adalah 75 cm persegi. Okey, yang ni soalan yang ketiga. Soalan ketiga ni tak ada masalah. Kamu cuba buat dulu. Tak faham boleh tanya cikgu lah. Okey, macam biasalah dia ada dua rajah. So, rajah pertama adalah segi 4 selari yang nampak macam hitam-hitam tu. Okey, dan rajah kedua kamu akan nampak dia adalah segi 3 jugalah. So, maksudnya kat sini pun sama. Segi 4 selari kamu tolakkan dengan segi 3. Okey, kita tengok yang terakhir. Okey, yang terakhir kita tengok perkaitan antara perkaitan antara perimeter dan juga luas. Okey, sekarang ni dalam mencari perimeter dan luas, kita akan tengok gambar dia lah. Okey, cuba tengok gambar yang pertama. Okey, gambar yang pertama dia bagi satu bentuk dia macam trapezium. Okey, satu lagi bentuk dia adalah segi 4 sama sisi lah. Okey, kita tengok. Sebidang tanah yang berbentuk trapezium dibahagi kepada dua bahagian. Segi 4 sama A, F, G, H, G, F dengan luas 6,400 meter persegi akan digunakan untuk membina sebuah tasik. Dan tanah selebihnya ialah taman rekreasi. So, yang ini adalah tasik. Okey, yang keduanya adalah taman. Sini taman lah. Okey, dia kata satu laluan batu kerikil dibina sepanjang pinggir taman rekreasi. Okey, kat mana taman rekreasi kamu? Okey, yang B, C, D, E, F, G ni tau. Okey, so kat sini lah batu kerikil kamu. Sini semua batu kerikil. Sepanjang keliling ni lah. Okey, tasik tak masuk tau. Sebab dia kata sepanjang pinggir taman rekreasi. Okey, sekarang ni minta hitung panjang dalam meter laluan batu kerikil. Okey, sekarang ni kita ada tasik kat sini yang kita tak tahu apa panjang dia. Kita tak tahu lebar dia apa. So, macam mana cara untuk kita kira? Okey, dekat sini dia dah bagi kat sini 6,400 meter tu adalah luas. Okey, kita tahu kalau segi 4 sama, panjang dengan lebar dia adalah sama. So, apakah luas bagi segi 4 sama? Okey, luas bagi satu segi 4 sama adalah X darab X ataupun boleh tulis sebagai X kuasa 2. Okey, so cikgu guna yang ni lah. Okey, X kuasa 2. So, kita ada X kuasa 2 sama dengan 6,400. Okey, kamu boleh tekan kalkulator. Punca kuasa 6,400. Sebabnya kat sini kita ada kuasa 2 ni pindah sebelah ya. Kita dapat punca kuasa 6,400. So, kita dapat X sama dengan 80 meter. So, kita dah dapat 80 meter ni. So, kita boleh tulis balik pada kamu punya gambar. So, sini 80, sini pun 80. 80 juga ni, 80 dan sini pun 80. Okey, dan yang pertama dia minta hitung panjang laluan batu kerikil. Okey, so soalan yang pertama dia adalah panjang batu kerikil. Okey, sekarang ni macam ni kita nak kira panjang dia. Kita tengok yang keliling lah. Okey, cikgu highlight kan supaya kamu boleh nampak ya. Okey, kita ada BC, CD, ED, EF, FG dan juga BG.
Okey, semua yang cikgu tandakan kuning tu adalah kamu punya laluan lah. Okey, so kita boleh tambahkan ke semuanya. Okey, so bila kita kira semua sekali ni, kita akan dapat 680 meter. Okey, kita yang kedua, kita tengok hitung luas taman rekreasi. Okey, konsep dia adalah sama dengan konsep yang tadi. Kita nak kira luas semua sekali. Luas, kita nampak luas apa nama dia? Trapezium ni, kita tolakkan dengan luas tasik yang kita ada. Okay, so sama jugalah cikgu nak buat taman. Okay, so luas taman A tau. So cikgu namakan ni A. Okay, macam mana formula untuk trapezium? Ingat lagi tak? Okay, formula untuk trapezium kita ada 1/2 darab A tambah B darab dengan tinggi. Okay, A tambah B dia apa? Okay, 250 dengan 80 dan juga 80. So, kita tambahlah semua sekali. So, kita dapat 1/2 darab 80 tambah 80 tambah 250. Okay, tinggi dia apa? Kamu tengok yang tegak lah. Okay, yang tegak ni adalah 80 dengan 40. So, kita ada 80 dengan 40. Okay, yang ni boleh tekan kalkulator. So, macam mana cara untuk tekan kalkulator? Okay, kalau cikgu buat kurungan ni, maksudnya dalam kalkulator pun kamu mesti ada kurungan juga. So, kamu boleh kira jawapan ni kamu dapat 24,600 meter persegi. Okay, so kita nak cari luas taman. Sorry. Ini kita dah ada untuk yang B lah. Okay, B kamu adalah tasik tadi. Okay, tasik kamu adalah bentuk dia segi 4. Okay, tapi dia dah bagi tau. Luas segi 4 sama ni dah bagi 6,400. Okay, so kita tolaklah A, tolak B. So, kamu ada 24,600 tolak dengan 6,400. So, jawapan akhir kamu akan dapat 18,200 meter persegi. Okey. Bagi soalan B, kamu boleh cuba buat sendiri. Soalan kedua ni boleh cuba buat sendiri. Okey. Boleh cuba kira. Cikgu bagi jawapan akhir. Okey. Panjang ni kamu akan dapat 74 meter. Dan luas ni kamu akan dapat 246 meter persegi. Okey, jumpa lagi.